Jadi, saya nak bincang soalan yang ada friction pula. Boleh tak? So, instead of pergi pada soalan nombor 8, saya nak tengok pada soalan nombor 11. Boleh tak? Boleh sir, boleh. Pasal apa saya nak terus pada Boleh soalan nombor sir. 11? Awak tengok pada soalan nombor 11. Okey. Awak tengok pada soalan nombor 11. Dia cakap apa? Suppose the roller coaster in figure 5.11. Dia ambil kira gambar yang sama juga lah. Gambar yang sama. Gambar mana? Gambar yang pada example. Jadi sebenarnya soalan nombor 7 dengan nombor 11 ni soalan adik-beradik. Soalan adik-beradik. Okey. Dalam soalan nombor 7 tak ada friction. Dalam soalan nombor 11 gambar yang sama. Ada friction. Ada friction. Okey. Jadi dia kata suppose the roller coaster in figure 5.11 passes point 1. Okey. Mari kita tengok example 11. Ingat kita tengok example 11. Yang mana dia kata suppose the roller coaster in figure 5.11 passes point 1 with speed 1.7 meter per second. If the average force of friction is equal to 1/5 of its weight, with what speed will it reach point 2? The distance travel daripada point 1 ke point 2 lah. The distance travel from point 1 to point 2 is 45 meter. Itu yang dia bagi tahu. Gambar rajahnya tetap sama, cuma ada point 1 dan point 2 sahaja. Okey. Nak buat macam mana ni? Tetap benda yang sama juga. Kita define height 0 terlebih dahulu. Define height 0 terlebih dahulu. Dan saya nak pilih height 0 pada point 2. Gariskan cantik-cantik macam tu. Pakai pembaris cantik-cantik. Jelas. Tulis. Ada pada garisan ini. Sepanjangnya adalah kosong gravitational potential energy. Cuma sekarang dia cakap pada point 1 ada speed 1.7 meter per second. So maksudnya pada point 1 sudah ada kinetic energy K1. Pastinya ada gravitational potential energy. Pasal apa? Pasal point 2 yang kosong. Point 1 ada gravitational potential energy. Pada point 2 pula, gravitational potential energy pada point 2 sama dengan kosong. Tetapi ada kinetic energy pada point 2. Okey. So itu dari segi mechanical energy, point 1 dan point 2. Tapi kita kena ingat, ini melibatkan friction. Daripada point 1 pergi pada point 2, ada friction. Jadi dekat situ adanya hilang energi yang kita panggil sebagai thermal energy. So itu yang hilang. So ini sama dengan friction kali dengan jarak dia lalu. Okey, jelas kat itu So, conservation of energy saya akan jadi benda yang sama juga, total kinetic initial energy sama dengan total final energy. Cumanya sekarang ni, dia jadi macam mana equation kita? K1 plus UG1 is equal to K2, UG2 sama dengan kosong, plus thermal energy yang hilang. Okey. Kalau kita tengok pada example 7, kita kira velocity pada point 2 sama dengan 25.06 meter per second tadi. Pada example ni, pasal ada energi yang hilang, kita tak akan dapat 25 meter per second. Dia akan jadi kurang. Kinetic energy dia pada point 2 sedikit berkurang kerana adanya friction. Jadi biasa, logik lah tu kan. Kalau kita main gelongso yang ada geseran, punggung kita pun panas. Lepas tu speed kita sampai kat bawah pun perlahan. Pasal apa? Energi, kinetic energy kita sudah ditukarkan kepada thermal energy.
Okay, so kat sini kita masuk kat equation. Half mv square, mv1 square is equals to mgh1 is equals to mgh1 plus mgh1 is equals to half mv2 square plus f kali s. Ni jangan pandai-pandai pula potong m. Iya ke? Betul lah kan? Kalau macam ni tak boleh potong m. Kalau macam ni tak boleh potong mass. Okey, tapi astagfirullahalazim, saya sendiri yang terkejut. Tapi dia dah kata apa? The force of friction is equals to 1/5 daripada weight. Okey, apa maksud kat situ? Friction sama dengan 1/5 daripada weight. Okey, so itu ayat soalan Ayat soalan kata friction sama dengan 1/5 daripada weight. Weight sama dengan M kali G lah. Friction sama dengan 1/5 daripada M kali G. Jadi equation kita ni saya boleh tulis sama dengan half mv1 square plus mgh1 plus half mv is equals to half mv2 square plus 1/5 mg times s. Okay, yang ini soalan bagi. Ada dalam info. Sekarang baru boleh potong mass. Kita potong mass. Potong. Okay. Okay, jelas Jelas. Okay, sebelum saya masukkan pergantian, saya nak awak aware bahawa nilai V1 sama dengan 1.7 meter per second. Height 1 sama dengan 32 meter. Nilai S diberi sama dengan 45 meter. Dia bagi tahu kat situ. Okay, the distance travel tu S lah. Okay, 45 meter. Itu dia dah bagi tahu. G 9.81 awak semua pun tahu. Yang kita nak cari sekarang ni nilai V2. Okay, so masukkan semua nilai itu dalam kita punya equation. So, dia akan jadi half times 1.7 square plus 9.81 times height 1 sama dengan 32 is equals to half times V2 square yang kita nak cari plus 1/5 times 9.81 times 45. Okay, solve this equation for the value of V2. Sir. Ya. Saya dapat 21.31. 21.31. Saya rasa betul lah jawapan saya, tak ke mana tak saya letak. Ni ada. 21.31 betul. Nampak tak efek friction tu pada kita punya value velocity? Logik tak? Kalau tadi dalam example 7, kita kira velocity pada point 2, 25.06. Itu tidak ada friction. Dan objek itu asalnya, initially, kinetic energy 0. Kan? Dah lah dekat atas tu dia tak bergerak. Bila dia turun ke bawah tanpa friction, speed dia jadi 25.06. Tapi apa yang jadi bila ada friction? Walaupun pada asalnya objek tu ada velocity V1. Bila ada friction sepanjang perjalanan daripada point 1 ke point 2, ada energy loss. Menjadikan kinetic energy hanyalah jadi kecil dan menyebabkan velocity pada point 2 jadi kecil daripada 25 yang tak ada friction. Pasal apa? Ada energy loss. Itu yang kita kena tahu.